Salam sejahtera dan selamat bertemu lagi. Untuk hari ini saya mau menyentuh beberapa langkah penting yang perlu diambil supaya kamu mendapat keuntungan yang paling besar daripada emosi-emosi yang kamu alami. Ya, itu sebabnya saya panggil siri ini "Untung Ada Emosi". Tetapi kamu hanya akan mengalami keuntungan dari setiap emosi jika kamu tahu cara memproses emosi-emosi yang dialami. Hakikatnya, hampir semua daripada kita tak pernah diajar bagaimana untuk memproses emosi kita. Dan apa yang kita belajar dan apa yang kita buat bila kita mengalami satu-satu emosi itu banyak kali ada kekurangan dan ada kesilapan. Jadi untuk pelajaran ini saya mau menerangkan 5 langkah yang perlu diambil. 5 langkah yang mesti dilakukan satu demi satu untuk memproses mana-mana emosi yang besar dan kuat yang sedang kamu alami untuk mengauk keuntungan yang paling besar daripada emosi itu. Oke, kalau sudah bersedia, ini ialah langkah yang pertama. Langkah yang pertama ialah mengakui emosi yang sedang dialami. Dan untuk mengakui emosi yang sedang dialami, kita mesti terlebih dahulu sedar yang kita sedang mengalami emosi tertentu dan mesti boleh mengenal pasti emosi itu. Ramai orang bila dia sedang alami satu-satu emosi, dia tak dapat beri nama yang tepat. Dia tak dapat labelkan emosi dia dengan betul. Jadi untuk pelajaran ini, katakan kita gunakan emosi marah. Jadi untuk mengakui emosi yang sedang dialami, perkara pertama ialah kenal pasti emosi itu. Jadi mungkin kamu menamakan atau melabelkan emosi kamu itu sebagai perasaan marah. Kedua, soalan yang perlu dijawab ialah bagaimana kamu tahu itu perasaan marah? Apakah tanda-tanda yang kamu pakai untuk menentukan yang perasaan itu ialah perasaan marah? Ya? Sebab bagi setengah orang senang dia beri nama pada emosi dia, tetapi bila ditanya mengapa kamu fikir emosi yang kamu alami itu perasaan marah, dia tak dapat jawab. Dan saya yakin kamu pernah berasa marah, saya juga. Dan ada tanda-tanda yang khusus untuk dipakai sebagai bukti kita berasa marah. Ramai orang bila dia berasa marah, pernafasan dia lebih cepat dan terganggu. Ada orang muka marah, ada orang dia gigit gigi dia, ada orang dia menarik nafas banyak-banyak. Ya, ada lain orang lain tanda dia, tetapi saya yakin kamu ada bukti bahwa apa yang kamu alami ialah perasaan marah. Ketiga, dan ini yang menarik yang saya dapati ialah ramai orang bila dia merasa sesuatu, bila dia mengalami perasaan tertentu, dia suka mengaitkan emosi dia dengan identiti dia. Maksud saya ini, contohnya bila berasa marah, dia akan berkata, "Saya marah." Tapi itu salah. Dia bukan marah. Dia mungkin ialah John. Dia mungkin seorang suami, tapi saya pasti dia bukan marah. Bila kamu berkata, "Saya marah", maksudnya kamu berkata diri kamu, identiti kamu ialah marah. Padahal marah itu ialah apa yang kamu rasa. Oleh itu lebih sehat untuk kamu berkata, "Saya berasa marah. Saya sedang berasa marah." Ya, jauh beza daripada "saya marah." Ya, kamu bukan marah, kamu hanya berasa marah. Oleh itu, perkara pertama yang saya perkenalkan, langkah pertama yang saya perkenalkan ialah awal-awal lagi
sedar kamu sedang mengalami perasaan tertentu. Akui bahwa perasaan itu sedang dialami. Berikan nama yang betul kepada perasaan itu. Pastikan bukti-bukti yang kamu pakai untuk meyakinkan kamu bahwa itulah perasaan yang dialami, bukti yang boleh dipakai. Dan akhir sekali, jangan samakan identiti kamu dengan perasaan kamu. Kamu hanya berasa marah, tapi kamu bukan marah. Ya, ini ialah langkah pertama. Bagi ramai orang, saya dapati bila ini pun dilakukan, dia sudah berasa lega, dia sudah boleh nampak jalan yang harus dia ambil, karena dia sekarang tahu apa yang dia sedang rasa. Oke. Langkah kedua. Setelah itu, ini pentingnya, elak reaksi serta-merta. Elak reaksi semula jadi. Ya, ramai orang bila dia marah, contohnya, serta-merta ada perkara-perkara tertentu yang dia akan lakukan. Dia tak perlu berfikir apa yang saya harus lakukan. Dia tak perlu tanya orang lain, saya berasa marah sekarang, apakah yang harus saya lakukan? Setiap orang pada saat dia marah, dia akan lakukan sesuatu atau dia tergerak untuk bertindak dengan cara yang tertentu. Ini yang saya panggil reaksi semula jadi atau reaksi serta-merta. Tapi saya berani katakan, hampir semua reaksi semula jadi ialah tindakan yang salah, tindakan yang bahaya, dan tindakan yang tidak bijak. Reaksi-reaksi serta-merta semula jadi ini sebenarnya dipelajari waktu kita kecil apabila kita melihat apa orang lain buat. Biasanya orang itu ialah bapa dan emak kita, atau orang dalam keluarga kita, atau orang yang di sekeliling kita. Jadi dengan menggunakan contoh marah, ya, ramai orang bila dia marah, dia akan menendang, dia akan menumbuk, dia akan meninggikan suara dan menjerit, dia akan baling barang. Tapi bila saya tanya mereka, siapa aja kamu buat ini bila marah? Ramai daripada mereka berkata, tidak tahu. Tidak juga orang ajar saya. Jadi kalau tak ada orang ajar kamu, kenapa ini ialah reaksi kamu? Dan saya dapati banyak kali bila ditanya, akhirnya mereka akan sedar. Reaksi semula jadi mereka ialah pembelajaran tidak sedar ketika kecil. Mereka menjerit kerana mak mereka selalu menjerit bila marah. Mereka lempar ini dan itu bila marah kerana bapa mereka selalu buat macam itu. Mereka tendang, tampar, pukul orang kerana uncle mereka bila marah macam itu. Dan sebagai anak kecil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mereka memerhatikan ini. Dan secara tidak langsung mereka belajar bahawa bila marah, ini yang harus dibuat tanpa ditapis dan terus dimasuk. Jadi cabaran saya pada kamu yang melihat apa yang sedang saya katakan sekarang ialah perhatikan sekali lagi. Apakah reaksi-reaksi serta-merta atau semula jadi kamu bila kamu berasa marah, bila kamu berasa takut, bila kamu berasa sedih? Siapa yang ajar kamu melakukan tindakan-tindakan itu? Apakah mungkin kamu belajar ini secara tidak sedar bila memerhatikan ibu bapa kamu dan orang lain di sekeliling kamu sewaktu kamu kecil? Dan cabaran saya ialah
maukah kamu terus menggunakan reaksi-reaksi semula jadi ini? Adakah reaksi-reaksi semula jadi ini membantu kamu setakat ini? Bila marah, bila sedih, bila takut. Kalau tidak, berita baiknya ialah kamu boleh ubah. Kamu boleh tukar reaksi kamu. Kamu boleh pilih reaksi yang mau kamu buat bila merasai sesuatu. Kamu boleh pilih, mulai sekarang bila saya berasa marah, ini yang saya lakukan. Mulai sekarang bila saya merasa sedih, ini yang saya akan lakukan. Tapi sebelum memilih tindakan atau reaksi yang baik dan bijak, kamu terlebih dahulu perlu sedar apakah reaksi-reaksi kamu selama ini. Apakah tindakan-tindakan yang kamu ambil selama ini? Dan adakah tindakan-tindakannya baik? Kalau baik mungkin kamu mau teruskan. Tapi kalau kamu dapati dia tidak baik, dia bahaya, dia merosakkan perhubungan kamu, dia mengganggu kehidupan kamu, sudah sampai masa untuk kamu berubah. Oke? Jadi langkah pertama, akui emosi yang sedang dialami. Langkah kedua, tahan diri daripada bertindak dengan serta-merta, daripada melakukan apa yang biasa kamu lakukan bila mengalami perasaan tertentu. Dan jangan beritahu saya, oh tak dapat, susah. Saya tahu kamu dapat. Ini contoh ya. Katakan kamu bekerja di pejabat dan kamu sangat marah dan kamu mau berteriak dan memarahi pekerja-pekerja lain. Pada saat itu bos kamu masuk. Apakah kamu berkata, sorry bos, saya tidak dapat tahan, saya mesti menjerit dan berteriak? Tidak, saya yakin kamu akan, dan kamu dapat tahan diri daripada berteriak. Reaksi kamu di bawah kuasa. Dan kamu boleh memilih mulai hari ini mau terus pakai reaksi-reaksi yang kamu pakai sebelum ini, atau kamu sedar, nah cara ini tak bagus, cara ini memburukkan situasi, tak mau pakai lagi. Dan pilih untuk menahan diri dan memberhentikan diri daripada meneruskan niat untuk menggunakan reaksi. Wah, ini memerlukan sedikit usaha, tapi pasti akan menolong kamu. Oke, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga ini ramai orang tak buat. Tapi kalau kamu lakukan, wah, banyak perubahan. Pencerahan yang luar biasa akan berlaku. Apakah langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga ialah mengenal pasti punca atau pencetus emosi kamu itu. Mengenal pasti punca atau pencetus emosi kamu itu. Balik pada contoh, kita menggunakan perasaan marah. Langkah ketiga ialah mencari apa yang mencetus perasaan marah ini. Apakah punca perasaan marah ini? Ini bermaksud kamu memerhatikan di sekeliling. Satu tindakan luaran, sesuatu yang berlaku di luar kamu yang telah mencetus perasaan marah ini. Ia mungkin kata-kata orang, ia mungkin perbuatan orang, ia mungkin sesuatu yang terjadi di sekeliling kamu. Katakan dalam contoh ini, kamu marah, dan kamu marah kerana ada pemandu yang tidak memandu dengan bijak dan sopan, dan dia tiba-tiba potong ke depan kereta kamu bila kamu memandu, dan kamu terpaksa menekan brake untuk elak kemalangan terjadi. Itu ialah apa yang berlaku di luar yang mencetus marah kamu.
Tapi kalau hanya sebuah kereta maju ke depan tiba-tiba, pelik juga. Perbuatan itu boleh menghasilkan perasaan marah. Karena apa yang ramai orang tak sedar, tindakan luaran itu, perbuatan yang berlaku di depan mata itu bukan satu-satunya atau hanya itu saja yang mencetus perasaan. Ada satu lagi perkara juga yang berlaku. Apa yang kamu fikir sesudah atau ketika tindakan luaran itu berlaku. Jadi bila pemandu itu tiba-tiba potong dan masuk ke depan kereta kamu dan kamu terpaksa tekan brake, apa yang kamu fikir pada saat itu juga menyumbang kepada perasaan marah. Jadi kalau apa yang kamu fikirkan ialah bodohnya pemandu ini, jahatnya pemandu ini, tak bergunalah pemandu ini, fikiran-fikiran seperti itu campur dengan perbuatan yang berlaku, tindakan yang berlaku, maka akan terhasil perasaan marah. Maka akan terhasil perasaan marah. Dan untuk setiap emosi yang kamu alami, sebenarnya dicetuskan oleh gabungan dua perkara. Sesuatu berlaku dan sesuatu difikirkan. Sesuatu berlaku, sesuatu difikirkan. Kedua-dua ini bila berlaku menghasilkan emosi yang kamu alami. Ya. Soalannya ialah mana satu boleh diubah? Sesuatu yang berlaku atau apa yang kamu fikir? Sesuatu yang berlaku atau apa yang kamu fikir? Dan saya rasa jawapannya jelas kan, sebab sesuatu yang berlaku itu sudah berlaku, kamu tak boleh ubah. Pemandu kereta yang bodoh itu sudah pun memandu ke depan kereta kamu, tak boleh diubah. Tapi fikiran kamu tentang peristiwa itu, tentang pemandu itu boleh diubah. Dan kalau kamu berjaya tangkap apa yang kamu fikir dan perhatikan apa yang kamu fikir dan tanya, ini betulkah? Ini baikkah? Ini membantu saya mengurus emosi saya kah? Saya yakin kamu akan berkata tidak. Jadi saya cuba sedaya upaya sekarang contohnya untuk tidak lagi memilih berfikir seperti itu, seperti contoh yang saya berikan tadi. Jadi bila seorang itu memotong dengan tiba-tiba, memang saya berasa cemas, tapi saya kurang cepat berasa marah lagi. Kerana bila itu berlaku, apa yang saya pilih untuk fikir berubah. Sekarang saya pilih untuk berfikir begini, kesian betul dia, tak tahu siapa yang ajar dia. Mungkin guru memandu dia bodoh betul, jadi sekarang dia pun memandu macam orang bodoh. Atau saya berkata, satu lagi pemandu yang tak pandai. Banyak sekali pemandu tak pandai di jalan raya sekarang. Atau saya buat lawak dan kata, oh mungkin dia memandu begini sebab dia mau pergi ke tandas, dia tak tahan lagi. Dengan sengaja mengubah apa yang saya fikir, saya menghalang perasaan marah untuk timbul. Jadi saya beri cadangan dan cabaran ini kepada kamu juga. Mulai sekarang, bila ada emosi tertentu, bila kamu mengalami emosi tertentu dan sudah akui, sudah tahan diri daripada reaksi semula jadi, ambil masa untuk berfikir, apakah yang telah terjadi dan apakah yang saya fikir sehingga menimbulkan dan menghidupkan perasaan ini. Dan jika tidak mau meneruskan perasaan ini, ubah cara kamu berfikir dan perasaan kamu pun akan berubah. Oke, itu ialah langkah yang ketiga. Sekarang langkah yang keempat.
Nah, langkah keempat, lagilah tak ada orang buat atau jarang saya lihat orang buat. Langkah keempat ialah sekarang kamu mengalami perasaan itu. Perasaan itu sehat. Perasaan itu patut kamu alami kerana apa yang telah berlaku dan kerana fikiran kamu yang saya harap fikiran yang betul, tanggapan yang betul. Tanggapan yang betul, sesuatu berlaku, masih ada emosi. Dan kalau sudah perhatikan ajaran saya sebelum ini, setiap emosi, tujuan akhirnya ialah untuk mendorong kita mengambil tindakan. Jadi kalau kamu mengalami sesuatu emosi dan kamu hanya alami dan rasakan emosi itu tapi tak buat apa-apa, emosi itu akan sentiasa berada bersama kamu dan kamu akan sentiasa mengalami perasaan itu. Tapi saya yakin kamu tak mau sentiasa marah, sentiasa sedih, sentiasa takut. Jadi selepas mengambil langkah ketiga, kamu mesti ambil langkah keempat. Dan apakah langkah keempat? Mengenal pasti dan mengumpulkan dan menyenaraikan semua tindakan-tindakan yang baik dan boleh kamu ambil sebagai respons kepada emosi kamu. Atau dengan maksud lain, kamu cuba jawab soalan ini. Saya berasa marah. Saya tidak akan buat apa yang saya biasa buat bila marah. Saya sudah tahu punca perasaan marah saya. Dan sekarang kamu tanya soalnya. Jadi, apakah tindakan-tindakan yang baik yang boleh saya ambil untuk respon kepada punca marah ini, supaya situasi yang saya alami yang telah mencetus marah ini diselesaikan dan saya tidak perlu berasa marah lagi. Dan kalau ambil sedikit masa dan berfikir, saya yakin 1, 2, 3, 4, 10 tindakan-tindakan yang mungkin boleh kamu ambil akan terhasil. So, apakah tindakan-tindakan yang boleh saya ambil bila seorang tiba-tiba potong di depan kereta saya dengan kasar, dengan tidak prihatin dan boleh mengakibatkan kemalangan berat? Apakah tindakan-tindakan yang boleh saya ambil? 1, saya boleh tekan brake dan menjerit kuat-kuat. Kedua, saya boleh ketawa. Ketiga, saya boleh tekan horn lama-lama. Keempat, saya boleh buat lawak. Kelima, saya boleh berdoa bagi pemandu di depan. Keenam, saya boleh berdoa pada Tuhan dan berkata, Tuhan, lindungilah. Atau saya boleh berkata, Tuhan, ajarlah pemandu ini. Atau saya boleh pilih untuk bersyukur, Tuhan, terima kasih kerana saya tak ada kemalangan, saya berjaya tekan brake dengan cepat, saya selamat. Jadi dalam situasi ini kamu ada banyak pilihan. Pilihlah satu yang baik, yang menguntungkan kamu, membantu kamu selesaikan isu itu dan hilangkan perasaan marah. Jadi apa yang saya pilih ialah untuk bersyukur. Saya pilih untuk bersyukur. Orang itu potong tiba-tiba, saya tekan brake, kemalangan tidak berlaku. Saya pilih untuk bertindak dengan berkata, Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana melindungi saya dan kereta ini. Terima kasih Tuhan, saya sempat tekan brake. Puji Tuhan, saya selamat. Dan kerana saya memilih tindakan itu, saya tak berasa marah lepas itu. Kenapa? Saya sudah bertindak sesuai dengan emosi yang timbul.
Saya telah memilih satu tindakan yang saya yakin menguntungkan saya dan saya melakukannya dan tada, habis. Saya selamat. Dan perasaan marah itu hilang dan saya berjaya dalam hidup, berjaya menjadi pemandu yang penuh hemah, berjaya menjadi seorang yang budi pekerti, berjaya untuk menenangkan diri dan meneruskan perjalanan tanpa apa masalah. Ya. Oleh itu, saya mau cadangkan setiap kali ada emosi tertentu yang kamu rasa perlu diberi perhatian dan diurus dalam hidup kamu. Langkah pertama, akui bahwa kamu ada emosi itu. Kedua, tahan diri daripada bertindak serta-merta menggunakan cara-cara yang kamu sebelum ini selalu pakai. Ketiga dan penting ialah ambil sedikit masa untuk mengenal pasti punca pencetus perasaan. Dan ingat, semua pencetus emosi ialah sesuatu yang berlaku dan sesuatu yang difikirkan. Dan kalau mau mendapatkan keuntungan yang hebat daripada emosi kamu, ubah apa yang kamu pikirkan. Langkah keempat ialah sedar dan dengan sengaja pilih satu tindakan. Dan memang ada banyak cara untuk bertindak, tapi pilih satu tindakan yang kamu rasa paling menguntungkan, paling sesuai, yang boleh kamu lakukan bila berasa marah, bila berasa sedih, bila sedang mengalami perasaan tertentu pada hari itu. Dan langkah kelima yang telah saya gabungkan tadi dengan langkah keempat ialah kamu mesti bertindak. Tindakan mesti diambil. Memilih untuk bersyukur tapi tidak bersyukur tak guna. Memilih untuk menangis selama 5 minit tapi kamu tak menangis selepas itu tak berguna. Memilih untuk berjumpa dengan bos kamu dan berkata, saya tidak akan melakukan kerja itu kerana ianya melanggar prinsip-prinsip moral saya. Tapi kemudian tak ketuk pintu bos dan jumpa dia dan cakap dengan dia, tak akan menghilangkan perasaan-perasaan yang kamu alami kerana tindakan tak diambil. Oleh itu, langkah kelima ialah bertindak. Buat sesuatu yang sesuai dengan emosi kamu yang telah kamu pilih dengan waras dan lakukan. Ini sedikit sebanyak langkah-langkah yang boleh kamu ambil, sedikit sebanyak penerangan yang saya berikan. Dan saya yakin kalau kamu membiasakan diri melakukan langkah 1, 2, 3, dan 4, setelah beberapa kali emosi yang sama dialami, kamu sudah biasa dan tak perlu berfikir lama dan merancang dan memilih tindakan. Kamu sudah biasa, kamu tahu tindakan yang sesuai, kamu tahu pencetusnya, kamu tahu fikirannya, kamu tahu apa yang harus dibuat, dan kamu membiasakan diri melakukannya. Maka setiap emosi bukan lagi gangguan, tapi setiap emosi hanya pencetus keuntungan, kejayaan. Karena kamu sudah pandai mengurus emosi kamu melalui 5 langkah ini. Hai, Peter di sini. Terima kasih kerana menonton video saya. Jika kamu dapati video-video saya memberi faedah yang baik kepada kamu, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang notification supaya semua video-video saya yang seterusnya kamu akan terima dan kamu akan terus mendapat faedah. Terima kasih.